تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Himpunan hadis-hadis sahih keutamaan puasa dan Ramadan. Hadis ke-14. 3 golongan yang dicela. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa insalakha qabla an yughfar lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Akhrajahu Tirmidzi fi sunanih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang apabila namaku disebut-sebut di hadapannya dan dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Celakalah seseorang apabila bulan Ramadan menemuinya, kemudian berlalu pergi sebelum dia mendapat keampunan. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak menjadi sebab yang memasukkannya ke dalam syurga kerana tidak berbakti kepada ibu bapanya. Riwayat At-Tirmizi. Pengajaran hadis. 3 golongan yang telah didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan telah diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertama, seseorang yang menjalani bulan Ramadan tanpa melakukan amalan kebaikan dan akhirnya tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seseorang yang mengabaikan dan tidak berbakti kepada ibu bapa atau bapanya yang masih hidup, kerana berbuat baik kepada ibu bapa adalah antara penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Dan ketiga, seseorang yang tidak berselawat apabila nama baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dalam menjalani Ramadan, marilah bermuhasabah dan menilai kembali ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Adakah memenuhi piawaian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya? Alhamdulillah, tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-14. 3 golongan yang dicela. Hadis ini dah biasa kita dengar pada bulan Ramadan. Hadis ni sebelum Ramadan lagi orang akan baca hadis ni. 3 golongan. 3 golongan kalau yang berkait dengan Ramadan tu, ini kita lah. Kita dah masuk bulan Ramadan ni, tetapi berakhirnya Ramadan kita tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan dalam bulan Ramadan ni doa kita tak putus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajar oleh Nabi. Pagi, petang, siang, malam, biar dia menjadi zikir di bibir, di lidah kita. Itu yang pertama lah berkaitan dengan Ramadan, dan kita semua berada dalam bulan itu. Yang kedua, kalau andai kata kita ni masih ada orang tua lagi, saya tak ada dah, dua-dua orang tua dah tak ada, boleh baca hadis ni ajalah. Mana yang masih ada mak, masih ada ayah kan, mak mentua ke pak mentua pun sama juga. Jadi kalau ada mereka ni masih ada, jadikan mak ayah kita ini penyebab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi sebut bila mak ayah kita ni dia manusia dia akan satu peringkat nanti dia akan tua, lemah, perlukan bantuan anak-anak. Ketika itu apabila dia lemah, itulah merupakan pintu-pintu mudah untuk kita masuk syurga Allah taala. Jadi kalau kita tak rebut peluang itu untuk berbakti kepada orang tua kita, itu yang didoakan oleh Nabi, yang diaminkan oleh Nabi, yang dikatakan 3 golongan yang dicela. Dan yang ketiga, biasalah, itu biasa kita bila ada sebut nama Nabi, kita jangan lupa kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Ramadan ni biasa kita memang banyaklah berselawat. Tarawih kita tu memang kita
selawat sahaja. Cuma kita kena fahamlah dengan baik selawat kita itu sebagai satu bentuk doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, kita fahami 3 golongan ni, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu